Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ringkas ni saya nak kongsikanlah bersama student dan juga mungkin mereka yang berminat tentang untuk merangka tugasan ataupun merangka penulisan ni. Kadang-kadang istilah merangka ada yang menggunakan perkataan kerangka, ada yang menggunakan perkataan draft. Itu adalah bagi saya semua sama maksud dia. Sebab ia membantu kita untuk meneruskan tulisan tu berdasarkan rangka yang kita dah buat, berdasarkan fakta yang dah kita dapat, atau untuk berucap kerangka ucapan. Jadi sebenarnya ia membantu kita lah untuk membuat satu rangka yang lengkap supaya kita punya ucapan ataupun kita punya penulisan itu akan tidak lari daripada fakta yang kita dapat. Sebab biasanya kalau tidak ada rangka, dia boleh menyebabkan ucapan kita tu akan tidak mempunyai fakta yang cukup, banyak orang kata apa, angin yang diucapkan ya, maksudnya dia tidak ada fakta. Dan begitu juga dalam penulisan, kalau kita tidak ada rangka, dia akan menyebabkan kita punya tidak jelas hala tuju dalam penulisan kita. Begitu juga yang dikatakan tadi, kalau tidak ada rangka dalam ucapan kita, tidak ada hala tuju yang jelas. Dia boleh tersasar daripada tujuan ucapan yang sebenar. Jadi kita cuba tengok di sini saya cuba share ada satu penulisan yang dah saya lihat di sini agak menarik kerana membabitkan kes buli. Okey, saya ada dapat satu anggap sebagai artikel yang dah siap di Harian Metro Online yang disiarkan pada 2017 yang lalu, banner hubungan kekeluargaan sihat. Dan saya lihat di sini pada perenggan yang pertama, paragraf yang pertama sudah ada kes buli disentuh. Keganasan tingkah laku dan juga kes buli hingga mengakibat kematian dalam kalangan generasi muda sekolah. Jadi dalam beberapa hari ataupun dalam seminggu ni ada kes buli di sekolah. Beberapa kes lah. Dan benda ni dah berlalu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sejak saya sekolah menengah lagi, zaman persekolahan saya dulu, lebih kurang dalam 30 tahun yang lalu pun dah dengar lah cerita-cerita pasal buli ni. Lebih 30-40 tahun kot. Hampir 40 tahun yang lalu, kes-kes buli ni dah selalu sangat berlaku. Jadi dia seolah-olah tidak ada penamatnya. Tidak akan berakhir. So di sini saya melihat di sini artikel yang ditulis di ataupun berita ni yang ditulis di Metro Online bertarikh 9 November 2017, formula ataupun penyelesaian untuk memastikan kes buli ini dapat diletakkan di paras yang paling rendah, terutamanya di sekolah, adalah daripada keluarga itu sendiri. Keluarga itu sendiri yang perlu mendidik anak-anak mereka, ahli keluarga mereka supaya tidak bersikap membuli sebab dia akan terbawa ke alam persekolahan mereka. Kita mungkin tidak boleh, bagi pandangan saya tidak mungkin kita dapat meletakkan kes buli ini di tahap paling kosong. Tiada langsung kes buli di sekolah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh menjadikannya pada keadaan yang selamat. Ya, kalau ada kes buli itu boleh dianggap sebagai kes terpinggir. Jadi kita boleh atasi sebenarnya. Tapi kita kena membina keluarga kita dulu dalam keadaan yang sihat. So dalam penulisan, bila kita nak merangka penulisan ni, saya mencadangkanlah kita cari faktanya di sini. So kalau di sini saya ingat saya nak besarkan sikit lah supaya mudah dibaca. Okay, saya cuba tengok adakah dia okay. Mungkin saya punya ni kena alih. Tu dia. Kena alih sikit.
Okey ya. Saya dah alih. Saya rasa ni pun saya boleh besarkan lagi supaya mudah mudah kita tengok dia punya tu. Alright, nampak dia punya tu. Saya rasa insya-Allah nampak So ini saya nampak di sini. Kalau kamu nak tengok teks penuh je, kamu boleh pergi tadilah tajuk yang saya bagi tadi, berita harian tadi. Tajuknya Harian Metro online disiarkan pada 9 November 2017. Tajuk banner hubungan kekeluargaan yang sihat. Di sini tajuk dia. So boleh cari So selepas ni saya akan mula membuang fakta-fakta perkara ayat-ayat yang tak penting. So saya akan buang di sini. So, kita cari sekarang ni fakta yang penting. Berita mengenai masalah keganasan tingkah laku dan yang ni boleh buang lah ni. Sebab intro dia Ni intro dia. Okay, ini pun boleh buang. Ni kempen dia ni. Antara usaha untuk meningkatkan kesedaran dan memperkasakan ibu bapa dalam memupuk tingkah lihat kesihatan semua pihak. Yang ni boleh buang. Timbalan Menteri Pendidikan hubungan baik mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepayaan akademik anak. Ni tak payah sebab kita nak fokuskan kepada buli. Hubungan yang kukuh antara anak ibu dan membentuk kepribadian yang baik serta mengelak anak terjebak dengan berbagai kesan tingkah laku. Okey, ini fakta. Okey, ini ada fakta di sini kita asingkan. Ia juga menyumbang kepada pembelajaran yang baik di sekolah dan memupuk sikap terpuji serta pemikiran bijak generasi masa depan kita. Okey, kita tak perlu sebab kita nakkan kes budi yang disentuh sebuah negara kukuh. Ini tak payah. Ibu bapa perlu menaiki peranan penting dalam usaha membentuk generasi muda yang berwawasan supaya tidak menyerahkan. Okey, ini pun bagi saya ini satu fakta. Okey, kempen peace. Ini pun saya rasa fakta berulang ni. Lancaran kempen mendekatkan pada ibu bapa dan okey, kat sini saya nampak ada. Sini ada kepribadian yang baik. Okey, ada fakta di sini. Saya rasa kat sini buang yang ni. Ni ada fakta lagi. Dalam usaha ibu bapa perlu buat usaha. Saya kat sini. Ibu bapa perlu berusaha memperdalamkan kemahiran keibubapaan, sejarah perkembangan zaman dan keperluan era. Alright, ada berapa fakta di sini yang dapat dijumpa? 1, 2, 3, 4. Okey. Itu yang saya cadangkan rujukannya sepatutnya kalau kita nak buat rujukan seperti keluarga bahagia mampu atasi kes buli ini, tajuk yang saya buat untuk sesuaikan dengan isu semasa. So daripada satu sumber tak cukup kan, kita perlu minimal 5. 1, 2, 3, 4. Sebab kalau kemungkinan daripada sumber yang satu lagi akan mungkin ada bertindan sumber yang lain. Jadi ini kita boleh anggap satu sumber, kita dapat 4. Mungkin boleh disatukan ke, dapat 3 ke kan. Hubungan yang kukuh antara anak dan ibu bapa akan membentuk kepribadian yang baik sekaligus mengelak anak terjebak dengan pelbagai kesalahan tingkah laku. Okey, boleh terima. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam usaha membentuk generasi muda yang berwawasan supaya tidak menyerahkan tugas mendidik anak kepada sekolah. Okey, satu lagi fakta, anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa akan mempunyai kepribadian lebih baik. Saya rasa kat sini boleh dicampurkan dengan fakta yang atas. Kat, saya ambil yang ni. Bagi saya lah kalau saya buat
dia akan bercantum di sini. So kat sini satu sumber kita dapat 3 fakta yang berkait, relate, berhubung kait dengan tajuk kita. Keluarga bahagia mampu atasi kes budi. Jadi hubungan yang kukuh antara anak dan ibu bapa akan membentuk kepribadian yang baik sekaligus mengelak anak terjebak dengan pelbagai kesalahan tingkah laku. Anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa akan mempunyai kepribadian yang baik. Ibu bapa perlu mainkan peranan penting dalam usaha membentuk generasi muda yang berwawasan supaya tidak menyerahkan tugas mendidik anak kepada pihak sekolah sahaja. Betul. Ibu bapa perlu berusaha memperdalamkan kemahiran keibubapaan masing-masing supaya didikan mereka sejajar dengan perkembangan zaman dan keperluan anak era ini. Anak pada masa kini lah. Okey, ada yang ini saya rasa saya upkan ke yang ni, ke fakta yang kedua. So kita ada beberapa fakta di sini. Satu, dua, sebab dia tak turun tu. Dan yang ketiga, ingat boleh jarak kot ni. Supaya mudah kita nampak. Ni dua, sebab dia automatik ni. Tapi kenapa dia tak turun tu? Kita tak apalah, kita abaikan dia. Tapi itulah daripada satu sumber tadi saya dapat 3. Ini adalah kerangka. Walaupun ayatnya masih ayat yang asal lah. Ini tak ada masalah lah. Bila kita susun balik, tulis balik, nanti dia akan berubah. Intro pun macam tu juga. Okey, itu sajalah. Saya sebenarnya suka student tulis rujukan. Saya suka. Kalau bagusnya kena ada rujukan. Rujukan tadilah masuk yang satu tadi, harian Metro Online kan. Tadi dia punya tarikh dia sebagai dia yang tadi. Ini adalah satu kerangka. Kerangka atau rangka sebenarnya. Kerangka contoh kerangka. Okey, kamu mungkin saya pilih di sini keluarga, berkaitan keluarga. So saya tulis sini keluarga bahagia mampu atasi kes budi. Right. Ini contoh fakta yang saya dapat tadi, saya rangkakan, ringkaskan. Sebab kena relate dengan tajuk. Ini yang selalunya saya nampak student lah. Dia nampak dalam asal teks asal kes buli tu ada, tapi kes bulinya tak banyak disentuh. Dia ambil semua, tak termasuk yang kes buli punya artikel ataupun fakta pun dia masuk. Jadi dia tak relate dengan kamu punya tajuk tadi, keluarga bahagia mampu atasi kes buli. Okey, faham Jadi kamu pilih. Di sini kalau tengok di sini kita perlukan lagi fakta daripada sumber lain. Mungkin sumber lain tu membantu dapat satu atau dua. So lepas tu kamu susun mana satu fakta yang penting. Kalau sebaiknya, bukan sebaiknya lah, seharusnya ada 5 minima fakta. Minima sekurang-kurangnya, dan sebaiknya 6 ke 7 ke. Jadi baru boleh membentangkan ataupun menulis dengan baik. Ini contohlah kalau saya nak menulis, menulis dengan baik ataupun merangka lengkap ni, saya rasa makan masa yang agak lama. So saya stopkan dekat sinilah. Kemungkinan insya-Allah lah
jika ada masa lagi saya akan membuat satu video yang berkaitan supaya pelajar-pelajar dapat menjadikan penulisan assignment tugasan ni dengan lebih baik. Sebab penulisan yang baik sebenarnya menggambarkan bahawa kamu faham apa yang kamu pelajari. Okey. Itu sajalah kot saya stop sharing dan itu saja saya pun akan stop recording. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.